Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Speaker memberi saya peluang untuk turut menjunjung kasih membahas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam titah Baginda, di antara perkara yang ditekankan adalah untuk kerajaan mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah. Dan kita semua tahu negara ini mengikut perjanjian Malaysia 1963, MA63 adalah terbahagi kepada 3 wilayah iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung atau disebut Melaya di dalam perjanjian tersebut. Tuan Speaker, Malaysia sudah terbentuk selama 56 tahun. Sepatutnya jurang pembangunan antara ketiga-tiga wilayah tersebut sudah jauh mengecil. Sekiranya memang itulah yang ingin dicapai selama ini, terutamanya pembangunan infrastruktur asas. Disebabkan semua ketiga-tiga wilayah masing-masing mempunyai sumber asli sendiri yang cukup besar. Tetapi realitinya kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak masih jauh ketinggalan. Contoh, sistem perhubungan jalan raya. Bukan sahaja masih banyak yang perlu dibuat belum dibuat, masih banyak yang perlu diturap belum diturap, tetapi yang ada pun kualitinya teruk dan banyak yang berlubang-lubang. Bekalan air, kita semua tahu, masih ramai rakyat di Sabah dan Sarawak yang masih belum mendapat bekalan air bersih. Bekalan elektrik, SAIDI ataupun purata gangguan bekalan elektrik. Di Sarawak, 125 dibandingkan dengan cuma 49 di Semenanjung. Kalau di Sabah lagi teruk, 241 dibandingkan dengan 49 di Semenanjung. Sekolah. Di Sarawak kita mempunyai 1485 buah sekolah. Ada 415 sekolah yang sangat daif. Di Sabah daripada 1326 buah sekolah, ada 590 sangat daif. Ini sangat daif, bukan daif. Kalau di KL 321 buah sekolah, tak ada yang daif dan tak ada yang sangat daif. Kenapa ini terjadi? Ianya disebabkan kedudukan dan status Sabah dan Sarawak itu sudah diturunkan menjadi setaraf dengan negeri-negeri di Semenanjung. Ini sudah pasti menjadikan formula pengagihan peruntukan akan reflect kepada status Sabah dan Sarawak cuma sebagai negeri yang ke-12 dan ke-13. Bukan seperti yang sepatutnya, iaitu 3 wilayah sebagai equal partners membentuk satu negara yang bernama Malaysia. Masalahnya Sabah dan Sarawak sudah di-downgraded dan ini menyebabkan kedua-duanya mendapat agihan hasil kurang dari yang sepatutnya selama ini. Disebabkan inilah peruntukan keuangan yang diberikan menjadi terlalu kecil untuk Sabah dapat membangun dengan lebih laju. Maka dalam tahun 1984, Kerajaan Sabah membuat keputusan untuk menyerahkan Labuan kepada Kerajaan Persekutuan dengan permintaan supaya ianya dibangunkan secepatnya dan ianya akan menguntungkan Sabah dari segi kesan ekonomi. Kepimpinan Sabah yang melihat negeri Selangor mendapat manfaat ekonomi dan pembangunan yang sangat besar apabila Kuala Lumpur yang berada di tengah-tengah negeri itu menjadi wilayah persekutuan dan membangun dengan pesatnya.
Jadi itulah yang diharapkan berlaku selepas Labuan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Labuan diminta dijadikan sebuah wilayah yang istimewa yang menjadi tingkap penting Malaysia kepada dunia antarabangsa dengan sistem pentadbiran yang lebih autonomous di mana komuniti pedagang antarabangsa menjadikan ia sebagai home base dan Labuan sepatutnya menjadi pulau taman dan pusat pelancongan. Pembangunan pesat di Labuan itu akan menyebabkan banyak peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya daripada Sabah yang menyerahkan Labuan secara percuma. Tetapi apa yang dapat kita lihat selepas 35 tahun berlalu, tidak seperti yang diharapkan oleh Kerajaan Sabah pada ketika itu. Ini tidak adil dan perlu diganti dan dibayar balik. Jadi sekarang Kerajaan Persekutuan mesti sedar dan bertindak segera untuk melaksanakan tanggungjawab besar, iaitu memastikan tujuan utama penyerahan Labuan kepada Kerajaan Persekutuan itu tercapai dan kehilangan masa yang sudah banyak itu akan terasa terbayar ganti oleh rakyat Sabah dan Labuan. Caranya tiada lain. Kerajaan Persekutuan mesti memberi peruntukan yang istimewa kepada Labuan. Sekarang bukan lagi istimewa, tetapi banyak yang terabai. Contoh, di Kompleks Sukan Labuan, gelanggang tenis, basketball, swimming pool sudah dekat 10 tahun tidak boleh pakai. Masjid dan surau di Labuan masih banyak yang usang. Dibuat dari kayu di zaman Perdana Menteri pertama lagi. Di Kampung Batu Arang, lantainya macam ada spring, boleh roboh bila-bila masa. Begitu juga di Kampung Lajau, Bukit Kalam, Patau-Patau 1 dan Patau-Patau 2. Kampung Berbuluh, Kampung Bukit Kuda, Kampung Kerupang. Kami bukanlah minta masjid yang berharga ratusan juta seperti di Putrajaya. Tapi gantilah dengan yang baru. Sekolah Menengah Agama Islam di Labuan sudah lama menumpang menunggu bangunan sendiri seperti yang dijanjikan. Jambatan dan paip-paip bekalan air di kampung-kampung air di Labuan banyak yang perlu ditukar. Paip pecah purata setiap 2 minggu di Kampung Berbuluh Laut. Di Patau-Patau 2, bim jambatan sudah pecah di sana sini. Nampak besi begitu lama sudah, tinggal tunggu roboh bila-bila masa. Masalah peruntukan untuk membuat baru dan menyelenggara semua yang ada di kampung-kampung ini, kami minta KPLB dikatakan ianya tanggungjawab Kementerian Wilayah Persekutuan. Kementerian Wilayah Persekutuan selalu kata tidak cukup peruntukan. Peruntukan mengurus Perbadanan Labuan pun dipotong. Kata Labuan patut menjadi pusat pelancongan terhebat. Tetapi Jabatan Pelancongan Perbadanan Labuan cuma diperuntukkan 2 juta sahaja. Itulah juga dipakai untuk aktiviti-aktiviti sukan dan sebagainya. Institut Latihan Perindustrian di Labuan, di antara yang tertua. Baru-baru ini, 3 tahun lepas, disebabkan oleh keperluan, maka kursus-kursusnya ditukar daripada yang konvensional kepada oil and gas standard. Dan ia memerlukan equipment baru yang sesuai dengan kursus-kursus yang baru ini. Tetapi sampai sekarang masih menunggu. Padahal ianya cuma 1 juta sahaja yang diminta. Dan di Labuan kita juga ada sekolah daif sebiji, SK Membidai. Sepatutnya Labuan yang sepatutnya istimewa ini tidak mempunyai sekolah daif. Belum cerita lagi keputusan-keputusan dasar baru yang akan membunuh perdagangan Labuan dengan selatan Filipina. Seperti yang kita dengar baru-baru ini. Dan juga Labuan sebagai pusat kawangan. Jadi sebenarnya sudah lupa yang Labuan itu diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan sepatutnya untuk dijadikan dia istimewa.
Labuan. Kami Labuan, Pontian nak bertanya sikit boleh? masa tinggal 5 minit lah, Tok. Sekejap di hujung nanti. Ya. Sila Labuan. Saya Kami pun sedar bahawa pembangunan ekonomi malah pembangunan infrastruktur besar memerlukan kerjasama pihak swasta. Tapi kita kena ingat, pihak swasta cuma akan datang melabur sekiranya mereka akan mendapat pulangan yang baik dari pelaburan mereka. Sebelum ini sudah banyak pelabur yang ingin melabur di Labuan. Apabila mereka dapat, kami yakinkan bahawa pemboleh, enabler yang penting akan dibuat, iaitu jambatan Labuan Menumbuk, yang mana pada penghujung penggal ke-13 diluluskan kajian perlaksanaannya. Kajian perlaksanaan, bukan kajian keboleh laksanaan yang memang sudah dibuat sebelum itu. Ianya adalah kajian pelaksanaan yang bererti ianya akan dilaksanakan selepas 9 bulan kajian teknikal dan 3 bulan RFP, Request for Proposal. Yang bererti pembinaan sepatutnya dimulakan dalam pertengahan tahun 2019. Pembinaan jambatan sekali dengan sambungan lebuh raya Pen Borneo menghubungkan jambatan tersebut di Menumbuk ke Pekan Beaufort akan menjadi pemacu perubahan yang akan merangsang ekonomi Sabah dan juga utara Sarawak. Sabah dan Labuan yang sudah kerugian banyak ini minta projek jambatan ini diteruskan. Labuan, bagi lengkung sekejap. Bagi saya habis sikit. Baiklah, isu tu. Kalaulah 3 wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini membangun dengan seimbang, ianya akan menjadi kebanggaan dan menguntungkan seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja Sabahan dan Sarawakian. Pada masa itu, insya-Allah kita tidak akan dengar lagi ungkapan-ungkapan Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Sudah tidak perlu. Kalau sekarang itu yang perlu untuk menang pilihan raya, sebab rakyat di sana sudah marah. Lenggung. Boleh? Orang Labuan cakap, mun faham bisai. Yang artinya sebenarnya kalau faham cantik. Sungguh halus dan lembut budi pekerti. Orang Labuan. Nak sokong. Tapi saya ingin katakan, saya ingin ingatkan kepada semua menteri dan pegawai-pegawai berkaitan. Jangan buat-buat tak faham. Betulkan keadaan ini sekarang juga. Silakan Lembu. Terima kasih Labuan. Saya betul-betul simpati dengan Labuan. Banyak dengan masalah tak selesai. Itu bukankah dijanjikan untuk selesaikan semua masalah ini apabila Labuan berpindah ke sana? Tak selesai lagi, Labuan? Saya sambung sikit, boleh? Pelan tindakan pembangunan Labuan 2030, apa jadi yang telah dilancarkan itu, dan saya menyokong supaya jambatan Labuan Menumbuk itu yang dijangka siap tahun 2023 diteruskan dan dibina. Tapi Labuan sebut tadi kerajaan yang ada ni tak ada duit. Dan saya yakin mereka tak ada duit pun nak buat jambatan tu dan hal-hal yang lain. Okey. Rugi saja pindah sana. Okey, sebenarnya Labuan sepatutnya menjadi istimewa ini kita dapat rasakan semasa Perdana Menteri yang keempat dahulu. Untuk 10 tahun, 15 tahun memang kita yakin dan kita rasa momentum yang cukup baik. Tapi lama-kelamaan selepas itu lupa, momentum hilang. Ramai yang lupa bahawa Labuan itu diambil oleh kerajaan persekutuan, sepatutnya dijadikan istimewa seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan sekarang di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-7 dan dengan saya bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan dan dengan peringatan yang saya berikan pada hari ini, saya yakin projek kalau tak lompat balik sini, Labuan ini akan diteruskan. Inilah keharapan orang-orang Labuan. Kalau dia tak buat, lompat sini balik. Menjunjung kasih Labuan mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan.